Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 6, pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, reaksi negara luar. Sebelum cikgu mengajar, cikgu minta semua guru dan pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, tengok reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Ada dua negara luar, iaitu Indonesia dengan Filipina. Kita tengok Indonesia dulu. Indonesia membantah pada awalnya penubuhan Malaysia kerana PKI, iaitu Parti Komunis Indonesia, berpendapat Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baru ataupun new kolonialisme. Pembentukan Malaysia akan mengancam Indonesia. Jadi PKI mempengaruhi Soekarno. Soekarno terus mengumumkan ganyang Malaysia dalam dasar konfrontasi. Apa maksud ganyang? Ganyang bermaksud hapuskan Malaysia. Macam mana Indonesia nak menghapuskan Malaysia? Cara nak hapuskan Malaysia dengan cara menyerang. Ingatlah, apa maksud ganyang? Ganyang bermaksud hapuskan. Macam mana nak hapuskan Malaysia? Dengan cara serang. Siapa ditugaskan untuk menyerang selalunya? Selalunya nak menyerang ni adalah melalui tentera. Okey, tengok. Indonesia menyerang Malaysia melalui, bila disebut tentera semua ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Iaitu tentera darat, tentera udara dengan tentera laut. Okey, tengok. Tentera darat dahulu. Darat iaitu tentera darat iaitu darat menyerang Johor, Sabah dan Sarawak. Kemudiannya lepas tentera darat, tentera laut. Iaitu laut menyerang kapal-kapal nelayan. Betul ke atas laut mempunyai kapal? Ya, jadi seranglah kapal tu. Kemudiannya yang ketiga, tentera udara, iaitu udara menceroboh ruang udara Malaysia. Bila banyak jet-jet pejuang daripada Indonesia duduk di atas udara kita rasa takut tak? Ya, sangat takut. Okey, cikgu ulang balik. Apa maksud ganyang tadi? Ganyang bermaksud hapuskan. Nak hapuskan negara Malaysia ni, kena menggunakan apa? Menggunakan cara serang. Siapa ditugaskan untuk serang? Iaitu tentera. Ada berapa jenis tentera? Ada 3 jenis, iaitu tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara. Betul ke tentera ada 3 jenis? Ya, ada 3 jenis. Ada tentera darat, tentera laut, tentera udara. Tengok, darat menyerang di mana? Johor, Sabah dan Sarawak. Laut menyerang apa? Menyerang kapal-kapal nelayan milik tanah Melayu. Dan udara menceroboh ruang udara Malaysia. Kemudiannya ekonomi tanah Melayu ditekan oleh Indonesia. Selain itu memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Dan last sekali hubungan diplomatik dengan Malaysia diputuskan. Tengok formula untuk Indonesia, iaitu pikir, sukar, ganyang, ekor burung, hut-hut. Fikirlah apa yang susah sangat nak ganyang ekor burung hut-hut ni. Okey, tengok penerangan formula. Pikir merujuk pada PKI. Di dalam perkataan pikir ada huruf P, ada huruf K dan juga huruf I. Sukar merujuk pada Soekarno. Ganyang merujuk pada ganyang juga. Apa maksud ganyang tadi? Menghapuskan. Ya, nak hapuskan kena guna apa? Guna tentera. Ada apa jenis tentera? Ada 3. Darat, laut, udara. Darat serang Johor, Sabah, Sarawak. Laut kapal-kapal nelayan. Udara menceroboh ruang udara. Eko merujuk pada ekonomi. Persamaan pada 3 huruf depan. EKO menjadikannya ekor. Burung merujuk pada burukkan. Burukkan berasal dari perkataan buruk. Persamaan pada 4 huruf di depan. BURU menjadikannya burung burukkan. Hut iaitu HU dulu. HU merujuk pada hubungan. Persamaan pada huruf HU di depan. Dan D untuk sebutan hut ada last sekali huruf D. D merujuk pada diplomatik. Persamaan pada huruf D di depan. D diplomatik. Jadi apa formula untuk Indonesia? Pikir, sukar, ganyang, ekor, burung, hut-hut. Okey, kita ulang kaji. Pikir tu merujuk dah PKI mengatakan Malaysia satu bentuk penjajahan baru. Sukar merujuk pada Soekarno dipengaruhi oleh PKI. Ganyang merujuk kepada ganyang Malaysia diumumkan oleh Soekarno di dalam dasar konfrontasi. Ekor merujuk pada ekonomi Malaysia ditekan Indonesia. Burung merujuk pada memburukkan nama Malaysia di dalam negara Afro-Asia dan juga negara dunia ketiga. Hut merujuk pada hubungan diplomatik dengan Malaysia diputuskan. Jadi apa formula Indonesia?
pikir, sukar, ganyang, ekor, burung, hut-hut. Okey, kita tengok Filipina lah. Filipina yang pertama menuntut hak ke atas Sabah. Pasal apa menuntut? Kerana sebahagian daripada milik Sultan Sulu. Ya, Sabah itu adalah milik Sultan Sulu dulunya. Asas tuntutan Filipina adalah melalui perjanjian antara Baron von Overbeck dengan Sultan Sulu. Baron von Overbeck kemudiannya menjual Sabah kepada SBUB. Oh, pandai Baron ni. Dia jual, jadi dia dapat keuntungan. Kemudian bila SBUB menyerahkan Sabah kepada British. Lepas Sabah diserahkan oleh Sultan Sulu kepada Baron, ada 3 proses. Yang pertama, diserahkan melalui perjanjian. Siapa serah melalui perjanjian? Sultan Sulu serah dekat Baron. Kemudian siapa yang jual? Baron jual dekat SBUB. Dan last sekali, siapa yang mendapat secara percuma? Iaitu British. Ada 3 proses di sini. Perjanjian, membeli dan juga percuma. Siapa yang dapat melalui perjanjian? Iaitu Baron von Overbeck. Siapa yang membeli? Iaitu SBUB, Syarikat Borneo Utara British, dia yang membeli sebab dia syarikat, dia banyak duit. Dan last sekali, siapa yang mendapat secara percuma? Iaitu British. Cikgu ulang balik sekali lagi. Ada 3 proses Sabah kenapa dituntut oleh Filipina. Yang pertama, melalui perjanjian. Perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overbeck. Jadi perjanjian ni adalah dengan Baron von Overbeck. Yang kedua, lepas buat perjanjian, yang kedua adalah menjual. Jadi Baron von Overbeck lepas dapat, dia jual kat siapa? Dia jual dekat SBUB. Jadi SBUB membeli. Dan yang ketiga, mendapat secara percuma. SBUB bagi secara percuma dekat British. Jadi ada 3 tadi. Baron perjanjian, SBUB membeli dan juga British mendapat percuma. Tengok. Akhirnya Filipina mengiktiraf Malaysia dalam Mafilindo. Jadi dia punya formula untuk Filipina. Tok Su aku, Borai sebelah barat. Tok Su siapa? Tok Su aku, Borai sebelah mana? Borai sebelah barat. Sebelah barat ya Borai. Sebelah timur tak Borai pun. Okey, tengok penerangan. Tok merujuk pada tuntut, iaitu menuntut berasal dari perkataan tuntut. Persamaan pada huruf T di depan. Su merujuk pada Sulu. Aku merujuk pada asas, iaitu asas tuntutan. Persamaan pada huruf A di depan. Borai merujuk pada Baron. Persamaan pada huruf B di depan, iaitu Baron von Overbeck mendapatkan Sabah melalui perjanjian. Sebelah merujuk pada SBUB. Iaitu di dalam perkataan sebelah ada huruf S dan juga ada huruf B. Jadi sebelah merujuk pada SBUB, iaitu SBUB mendapatkan Sabah dengan cara membeli daripada Baron. Dan last sekali barat. Barat merujuk pada British. Persamaan pada huruf B di depan dan R di tengah-tengah. Barat, British. Iaitu British mendapatkan Sabah secara percuma daripada syarikat SBUB. Jadi formula Filipina apa? Tok Su aku, Borai sebelah barat. Kita ulang lagi. Tok merujuk pada tuntut, iaitu Filipina menuntut Sabah kerana Filipina menuntut hak ke atas Sabah. Su merujuk pada Sulu, iaitu sebahagiannya milik Sultan Sulu. Aku merujuk pada asas tuntutan. Borai merujuk pada Baron von Overbeck membuat perjanjian dengan Sultan Sulu. Tok Su aku, Borai sebelah merujuk pada SBUB mendapatkan Sabah dengan cara membeli daripada Baron von Overbeck. Dan last sekali, barat merujuk pada British. British mendapatkan percuma daripada SBUB. Akhirnya Filipina iktiraf tak? Ya, Filipina mengiktiraf Malaysia dalam Mafilindo. Jadi formula untuk Filipina, Tok Su aku, Borai sebelah barat. Okey, tengok analisis kekerapan bab 6 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 hingga 2019. Tengok, baru 2 kali je. Yang warna merah tu SPM sebenarnya. Baru 2 kali je naik, iaitu 2013 dengan 2017. Yang lain-lain tak pernah naik lagi. Adakah 2020 akan naik? Ya. Berkemungkinan sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian yang lebih untuk bab ini. Tengok, manakala yang kuning tu adalah SPM ulangan. SPM ulangan pun baru 2 kali. 2016 ulangan dengan 2019 ulangan. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, bagi perhatian untuk yang merah tu. Tengok, yang merah tu baru 2 kali je. Iaitu 2013. Kemudian selang jauh pula 2017. Adakah 2020? Ya, berkemungkinan sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 6. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk dari SPM 2010 hingga 2019 pula. Apa tajuk kita belajar tadi? Iaitu reaksi negara luar. Ada berapa negara luar? Ada 2. Indonesia dengan Filipina. Apa formula Indonesia? Pikir, sukar, ganyang, ekor, burung, hut-hut. Apa formula Filipina?
Tok Su aku boroi sebelah barat. Okey, setakat ni dalam SPM sebenarnya ada 2 kali ditanya, iaitu dua-dua kali naik, dua-dua kali juga ditanya. 2013 naik, tanya juga, 2017 naik lagi, ditanya juga. Jadi tolong bagi perhatian yang lebih untuk tajuk ini. Dan SPM ulangan naik sekali, iaitu 2019 ulangan, tahun lepas ulangan. Kalau SPM sebenar, tak ada kaitan dengan ulangan. Yang ulangan ni tajuk lain. Dan SPM sebenar tajuk lain. Walau macam mana sekalipun, tolong tengok yang SPM sebenarnya. SPM sebenar baru 2 kali je naik. 2013, 2017. Dan dua-dua kali tu ditanya tajuk tentang reaksi negara luar. Tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk reaksi negara luar. Okey, kita tengok contoh soalan. Ni contoh soalan struktur, markahnya 2, 4, 4. Okey, tengok setiap satu dulu. A dulu. A tanya mengapakah Filipina menentang penubuhan Malaysia. Apakah hendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab yang kedua, Filipina menentang. Bila disebut Filipina menentang, Filipina ni ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formulanya? Tok Su aku boroi sebelah barat. Okey, untuk soalan struktur ni, dia ada di ruangan jawapan tu 1 Roma, 2 Roma tak? Tak ada. Jadi bermaksud soalan struktur ni kena buat ayat. Setiap ayat wajib kena ada apa? Ada pembuka. Tengok pembuka soalan ni. Disebabkan mengapakah merujuk pada sebab. Jadi permulaannya sebab Filipina menentang penubuhan Malaysia kerana Tok tu apa? Menuntut hak ke atas Sabah. Titik. Tok Su. Su tu merujuk apa? Sebahagian milik Sultan Sulu. Ini disebabkan oleh Sabah adalah sebahagian milik Sultan Sulu. Titik. Tok Su aku tu apa? Asas tuntutan. Asas tuntutan adalah melalui perjanjian antara Tok Su aku boroi. Boroi itu baron. Antara Baron Von Obed dengan Sultan Sulu. Titik. Ada lagi tak yang lain? Ingat balik formula. Tok Su aku boroi sebelah barat. Sebelah tu apa? SBUB. Ya, lepas titik tulis SBUB membeli Sabah daripada Baron Von Overbeck. Titik. Barat tu apa? British. Ya, lepas titik tulis British mendapatkan Sabah daripada SBUB. Okey. Lepas soalan A, kita tengok soalan B pula. Okey, tengok soalan B. Yang pertama kehendak dia adalah bagaimanakah. Bagaimanakah merujuk apa? Merujuk pada cara pandainya. Yang kedua, tengok soalan dia. Bagaimanakah tindakan Indonesia untuk menggagalkan usaha pembentukan Malaysia? Apa kehendaknya? Bagaimanakah tadi cara? Kehendak yang kedua, tindakan Indonesia. Bila disebut Indonesia, ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formulanya? Pikir, sukar, ganyang, ekor, burung, hut-hut. Jadi di ruangan jawapan soalan struktur ni ada 1 Roma, 2 Roma tak? Tak ada. Jadi kena buat apa? Kena buat ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Ya, pandainya. Tengok pembukanya. Tindakan Indonesia untuk menggagalkan usaha pembentukan Malaysia ialah. Kita tengok balik formula. Fikir. Fikir itu merujuk pada tindakan ke? Apa maksud fikir? Fikir merujuk pada PKM menganggap Malaysia ni satu bentuk penjajahan baru. Jadi dia tindakan ke? Tak, menganggap bukan tindakan. Fikir sukar. Sukar merujuk apa? Soekarno. Soekarno dipengaruhi oleh PKI. Dipengaruhi itu merujuk pada tindakan ke? Tak, bukan tindakan lagi. Okey, yang ketiga. Apa formula ketiga? Fikir sukar ganyang. Ganyang merujuk pada apa? Ganyang Malaysia diisytiharkan oleh Soekarno melalui dasar konfrontasi. Apa maksud ganyang? Hapuskan. Jadi yang tu tindakan ke? Ya, tindakan. Macam mana nak hapuskan Malaysia? Nak hapuskan Malaysia kena guna tentera. Tentera ingat lagi dah ada apa jenis? Ada 3 jenis. Tentera darat, tentera laut, tentera udara. Darat menyerang Johor, Sabah, Sarawak. Laut menyerang kapal-kapal nelayan. Udara menceroboh ruang udara Malaysia. Okey, tengok. Disebabkan soalan struktur ni tak ada 1 Roma, 2 Roma, jadi kena buat pembuka. Okey, cikgu ulang lagi. Pembukanya, tindakan Indonesia untuk menggagalkan usaha pembentukan Malaysia ialah Soekarno mengumumkan ganyang Malaysia dalam dasar konfrontasi Indonesia. Titik. Nak ganyang kena serang. Serang melalui apa arah? 3 arah. Bersama dengan tentera. Tentera apa? Ada 3 jenis. Jadi 3 arah. Lepas titik tulis. Lepas titik tulis penanda wacana. Penanda wacana yang cikgu ajar adalah number, iaitu kedua. Kedua, Indonesia menyerang Malaysia melalui daratan, iaitu menyerang Johor, Sabah dan Sarawak. Titik. Lepas kedua. Ketiga, menyerang kapal-kapal nelayan tanah Melayu. Titik. Lepas ketiga. Keempat, menceroboh ruang udara Malaysia. Titik. Lepas titik, ingat balik formula. Fikir, sukar, ganyang,
ekor. Apa maksud ekor? Ekonomi. Jadi lepas keempat, kelima, Indonesia menekan ekonomi tanah Melayu. Ataupun kelima, ekonomi tanah Melayu ditekan oleh Indonesia. Ada lagi tak? Ya, ingat balik formula. Pikir, sukar, ganyak, ekor, burung. Apa maksud burung? Burukkan. Ya, burukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Macam mana nama masuknya? Lepas kelima, keenam, memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga, titik. Last sekali, ada lagi tak? Ya, ingat balik formula. Pikir, sukar, ganyak, ekor, burung, hut-hut. Hut-hut tu merujuk apa? Hubungan diplomatik dihapuskan. Okey, jadi lepas keenam, ketujuh, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Okey, last sekali tengok soalan C. Kebijaksanaan pemimpin negara kita telah berjaya menangani cabaran yang dihadapi daripada negara Filipina dan Indonesia semasa pembentukan Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Apa kehendaknya? Kebijaksanaan pemimpin negara kita. Okey, jadi soalan ni ada satu Roman, dua Roman tak di ruangan jawapan? Tak ada. Jadi soalan satu ni kena jawab macam mana? Kena buat ayat. Kalau nak buat ayat, wajib kena ada apa? Ada pembuka. Okey, tengok pembukanya. Kebijaksanaan pemimpin negara kita telah berjaya menangani cabaran yang dihadapi daripada negara Filipina dan Indonesia semasa pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman meminta bantuan daripada tentera Commonwealth seperti Britain, Australia dan New Zealand untuk menentang Indonesia, titik. Penanda wacana yang juga gajah apa? Number, iaitu start dengan kedua, Tun Abdul Razak telah mengadakan lawatan ke beberapa negara Afrika untuk memberikan penjelasan tentang masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia, titik. Lepas kedua, ketiga, perjumpaan melibatkan ketiga-tiga pihak telah diadakan dalam sidang kemuncak di Manila pada tahun 1963 dan hasilnya Mafilindo diwujudkan. Ya, ada 3 cara yang Malaysia lakukan. Tunku Rahman ni cara apa? Minta bantuan daripada tentera-tentera negara Commonwealth. Tun Abdul Razak pula memberi penjelasan balik kepada negara-negara Afro-Asia tentang hubungan buruk dengan Indonesia. Dan last sekali wujudnya Mafilindo, iaitu Mafilindo ni singkatan daripada Malaysia, Filipina, Indonesia untuk menyelesaikan masalah pembentukan Malaysia daripada tiga-tiga negara tu. Last sekali wujudlah negara Malaysia. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya, insya-Allah. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe cikgu punya video agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.